Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Saya Cikgu Arif akan membuat perkongsian tentang reka bentuk makanan. Untuk standard pelajaran pada hari ini, terdapat dua yang perlu dicapai, iaitu yang pertama, mentakrifkan reka bentuk makanan dan yang kedua, menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan. Kita pergi kepada definisi reka bentuk makanan. Apakah definisi reka bentuk? Definisi reka bentuk merupakan pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk. Makanan pula merupakan sesuatu bahan yang boleh dimakan dalam bentuk pepejal atau cecair dan dihasilkan daripada haiwan atau tumbuhan. Definisi reka bentuk makanan ni, dia menggabungkan semua reka bentuk dengan makanan, iaitu aktiviti merealisasikan idea kepada bentuk makanan yang melibatkan inovasi dan kreativiti. Kita pergi kepada aspek-aspek reka bentuk makanan. Terdapat 4 aspek reka bentuk makanan, iaitu yang pertama, proses, kaedah dan ruang tempat produk diproses, diedarkan dan digunakan, ianya merujuk kepada dapur. Yang kedua, makanan dari segi estetika. Estetika ni bermaksud kesenian, komunikasi dan perwakilan. Yang ketiga, semua aktiviti komunikasi yang dilaksanakan untuk mempromosikan produk makanan. Apabila sebut promosi, komunikasi memang tak boleh lari. Dan yang keempat, peralatan dan perkakasan yang digunakan untuk menyediakan dan mengambil makanan. Kita pergi kepada klasifikasi reka bentuk makanan. Klasifikasi ni kata nama yang lainnya ialah jenis. Ada 2 jenis, iaitu yang pertama, reka bentuk susunan makanan dalam pinggan atau bekas. Cikgu mengambil contoh konsep bento yang diamalkan di Jepun, di mana mereka membentuk image ataupun objek dalam bekas makanan dengan menggunakan makanan-makanan dalam bekas itu. Okey, jenis yang kedua ialah reka bentuk pada makanan itu sendiri. Cikgu mengambil contoh buah pisang yang dijadikan pokok kelapa pada hiasan-hiasan makanan tertentu. Buah tembikar diubah suai menjadi bentuk itik atau bentuk bakul, dan bentuk labu, buah labu ni dikorek isinya, dibuang segala isinya dan dijadikan tempat letak sos, krim, mustard dan sebagainya. Kita pergi pada yang keempat, iaitu kepentingan reka bentuk makanan. Mengapa kita perlu belajar berkenaan dengan reka bentuk makanan ini? Yang pertama, kebebasan memilih kepada pengguna. Zaman makin maju, zaman makin canggih, ia juga turut menyumbang kepada pelbagai penghasilan reka bentuk makanan yang menarik. Okey. Pendapatan individu juga turut bertambah dan menyebabkan pengguna ada banyak pilihan, dan reka bentuk makanan mengalami pelbagai evolusi kreatif mengikut aliran trend masa kini. Kemudian yang kedua, menzahirkan nilai estetika. Seperti yang cikgu maklumkan tadi, estetika ialah kesenian. Reka bentuk makanan ni sebagai satu medium untuk mencurahkan kreativiti kita dan kesenian kita. Dan dengan melalui kesenian itulah nilai tambah menjadikan satu produk makanan itu berpotensi dan berkualiti tinggi. Estetika sebagai nilai tambah. Kemudian, melindungi etika sosial. Etika sosial perlu dititik beratkan supaya tidak menyentuh sensitiviti kaum dan agama. Kemudian, memberikan faedah kepada pengusaha. Inovasi reka bentuk makanan ni sebenarnya membuka peluang pendapatan yang cukup besar dan lumayan kepada pengusaha. Keperluan dan kehendak pengguna ni selalu berubah setiap masa, dan secara tidak langsung ianya memberikan satu peluang perniagaan yang baru kepada pengusaha. Bukan sahaja daripada segi reka bentuk makanan, daripada segi pembungkusan makanan dan juga penghantaran makanan. Yang berikutnya, pembangunan sains dan teknologi moden. Kita tak dapat pisahkan sains dan teknologi daripada reka bentuk makanan. Dengan pembangunan sains dan teknologi yang pesat menjadikan kualiti makanan yang dihasilkan bertambah baik berbanding sebelum-sebelum ini. Okey, dan yang terakhir untuk hari ini ialah kepelbagaian etika dan budaya. Okey, kepelbagaian budaya ni boleh menjadi ilham untuk kita menghasilkan reka bentuk makanan yang menarik. Setiap kaum di Malaysia ni boleh mempromosikan budaya masing-masing melalui reka bentuk makanan, terutamanya makanan tradisional kaum masing-masing. Seperti contoh, orang Cina yang terkenal dengan kuih bulan, dia promosikan kuih bulan. Orang Melayu yang terkenal dengan ketupat, okey, dan orang India yang terkenal dengan makanannya seperti idli, okey, boleh mempromosikan.
reka bentuk makanan masing-masing melalui kebudayaan kaum. Sekian saja untuk slot pada hari ini. Diharapkan semua mendapat manfaat daripada video ringkas ini. Untuk slot yang akan datang, cikgu akan memfokuskan berkenaan dengan peralatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.